Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Video kali ini kita dah masuk kepada bab 7 iaitu koordinat dan kita akan mulakan dengan subtopik 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, jadi untuk standard pembelajaran untuk video kali ini adalah pada muka surat 122 iaitu menerangkan maksud jarak di antara dua titik pada satah Cartesian. Kita nak terangkan maksudlah jarak di antara dua titik pada satah Cartesian. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat aktiviti kreatif pada muka surat 122 pada buku teks. Jadi tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kedudukan suatu titik. Dan bahan yang diperlukan adalah lembaran kerja. Okey, jadi kita akan lihat langkahnya. Yang pertama sekali buka fail MS122A yang disediakan dan cetak lembaran kerja. Kita akan lihat ni fail MS122A. Okey. Lihat dekat sini kita ada satu peta di mana peta ni ada Segamat Distrik, Endau, Mersing, Kuala Rompin, Gemas, Negeri Sembilan, Port Dickson, Melaka, Muar, Yomping, Batu Pahat, Keluang, Johor dan Pulau Bengkalis. Dan ada dekat sini dia punya paksi X dan paksi Y. Okey, yang menegak paksi Y, yang melintang ni paksi X. Ataupun mencancang paksi Y, mengufuk paksi X. Okey. Seterusnya, langkah seterusnya, dengan menggabungkan jarak mengufuk dan mencancang, tentukan kedudukan bagi bandar Batu Pahat, Keluang dan Segamat. Ni macam awak belajar geografi. Nak tentukan koordinat dia. Okay, jadi yang pertama sekali tadi soalan minta kita cari untuk Batu Pahat. Okay, jadi untuk jarak mengufuk kita ada 1.8 dan jarak mencancang dia adalah 1.4. Okay, jadi X adalah 1.8, Y adalah 1.4. Jadi kita akan ada dekat Batu Pahat dia punya koordinat adalah 1.8, 1.4. Yang kedua dia nak Keluang. Okay, Keluang dia punya mengufuk adalah 3.4 dan mencancang adalah 2.2. Jadi koordinat dia adalah 3.4 dengan 2.2. Akhir sekali dia nak Segamat. Okey, kita ada jarak mengufuk 1.4 dan mencancang 4.0. Jadi dia punya koordinat adalah 1.4 dengan 4.0. Okey. Ini awak dah belajar sebenarnya dalam geografi sebanyak sebanyak awak dah belajar. So kita macam ulang balik semula lah. Cuma mungkin akan ada perkara yang lain sedikit daripada geografi. Okey, jadi koordinat merupakan pasangan nombor yang dapat menentukan kedudukan suatu titik pada satah Cartesian. Koordinat suatu titik ditentukan berdasarkan jarak dari paksi X, jarak dari paksi Y dan asalan. Okey, asalan tu apa? Yang dekat pusat iaitu sifar dengan sifar. Ada paksi X yang melintang dan paksi Y yang menegak. Okey, daripada aktiviti di atas, dapatkan anda menentukan jarak di antara dua tempat. Okey, dapat. Tapi macam mana? Okey, kita akan lihat lebih lanjutlah nanti dalam bab 7 ni iaitu bab koordinat. Okey, so kita akan masuk kepada jarak dua titik pada satah Cartesian. Okey, kita masuk kepada jarak dua titik pada satah Cartesian. Okay, kita akan lihat aktiviti rangsangan minda pada muka surat 122 dan 123 buku teks. Okay, tujuan aktiviti ini adalah untuk kenal pasti jarak di antara dua titik pada satah Cartesian dan bahan yang diperlukan ialah lembaran kerja. Okay, langkah yang pertama sekali, buka fail MS122B yang telah disediakan dan cetak lembaran kerja. Okay, kita akan lihat fail MS122B ni macam mana. Okey, ada macam ni lah. Ada padang futsal, masjid, rumah, sekolah dan kedai. Dan ada juga paksi X, paksi Y. Dan grid dia adalah 1 km, 1 km. Okey, so apa benda ni sebenarnya? Okey, rajah ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan pelan kedudukan tempat yang sering dilalui oleh Azri. Ni tempat yang Azri selalu pergilah, padang futsal, rumah, sekolah, masjid dan kedai. Okey, langkah kedua. Secara berpasangan, kenal pasti pergerakan Azri. Kita nak tahu pergerakan Azri ni. Pergerakan Azri hendaklah ditulis dalam bentuk perwakilan segitiga bersudut tegak. Hitung jarak mengufuk dan mencancang berdasarkan satu kotak grid diwakili 1 km dan dilabelkan seperti rajah yang diberikan. Okay, so nanti
awak tengok pergerakan Azri ni, kemudian lukiskan dalam perwakilan segitiga bersudut tegak. Mesti segitiga bersudut tegak ada 90 darjah. Dan hitung dia punya jarak mengufur dan mencancang ikut satu kotak grid 1 km. Okey, jumlahkan jarak perjalanan dan lengkapkan jadual. Okey, so kita ada kita ada peta dia. Kita ada dia punya jadual. Okay, yang pertama dari sekolah ke rumah. Okey, dari sekolah ke rumah. Sekolah ke rumah. Jarak mengufuk dia adalah 4 km dan jarak mencancang dia adalah 3 km. So bila dibuat jalan yang pendek, kita ada sekolah ke rumah macam ni lah. So kita akan ada segitiga sudut tegak berbentuk macam ni. Macam ni. So jarak mengufuk tadi 4 km, jarak mencancang 3 km. Jumlah jarak perjalanan iaitu jarak mengufuk 4 tambah jarak mencancang 3 sama dengan 7 km. Okay, itu dari sekolah ke rumah. Okay, kita lihat pula dari rumah ke padang futsal. Rumah ke padang futsal. Okey, kita hilangkan dulu ni. Okey, rumah ke padang futsal. Okey, rumah jarak mengufuk 4 km. Jarak mencancang 4 km. Jadi kalau dalam bentuk segitiga bersudut tegak, macam inilah bentuk dia. Okay, so macam inilah 4 km, 4 km. Jarak mengufuk 4 km, jarak mencancang juga 4 km. Jadi jumlah jarak perjalanan adalah 4 tambah 4 dapatlah 8 km. Okay, yang ketiga dari masjid ke kedai. Okey, kita lihat dari masjid ke kedai. Okey, masjid ke kedai. Okey. So bergerak mengufuk 2 km, mencancang 6 km. Okey, so potong sini, dapatlah segitiga sudut tegak macam ni. Okey, macam ni. So jarak mengufuk tadi 2 km, jarak mencancang 6 km. Maka 2 tambah 6 sama dengan 8 km. Okey, seterusnya dari sekolah ke masjid. Sekolah ke masjid. Okey, sekolah jarak mengufuk 8 km. Jarak mencancang juga 8 km. Jadi kalau buat segitiga bersudut tegak, jadi macam nilah bentuknya. Okey, macam ni. So jarak mengufuk tadi 8 km, jarak mencancang juga 8 km. Maka jumlah jarak 8 tambah 8, 16 km. Okey, sekejap. Dan akhir sekali ada dari sekolah ke kedai. Okey, dari sekolah ke kedai. Okey, sekolah nak ke kedai. Okey, jarak mengufuk 10 km. Jarak mencancang 2 km. Bentuk dalam segitiga jadi macam ni lah, segitiga bersudut tegak. So, mengufuk 10 km, mencancang 2 km, tambahkan jumlah jadi 12 km. Okey, kita masuk kepada perbincangan. Daripada perwakilan segitiga bersudut tegak, dapatkah anda kenal pasti jarak paling hampir yang dilalui oleh Azri ke destinasi yang tertentu? Ni I ya, bukan I. Hampir. Okay, jadi kalau kita lihat sebenarnya, kenapa Azri tak terus tegak jalan ni je? Kenapa mesti mencancang mengufuk? Sebenarnya dia boleh terus tegak ni. Ini adalah jarak paling pendek. So, macam mana nak gunakan? Okey, nanti kita belajar. Okay, apakah cara yang paling mudah untuk mengira jarak yang terpendek? Apakah yang anda fahami tentang jarak pada Sata Kartes? Sata Kartes mesti ada jarak mengufuk dan jarak mencancang untuk awak cari jarak terpendek. Okey, untuk menentukan jarak di antara dua titik pada Sata Kartes, kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak digunakan. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada Sata Kartes. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada paksi X dan paksi Y. Tahukah anda? Sata Kartes mempunyai dua paksi seperti dalam raja yang berikut. Garis mengufuk ialah paksi X. Okey, garis mengufuk yang ni ialah paksi X yang melintang ni. Dan garis mencancang ialah paksi Y. Okey, yang menegak ni adalah paksi Y. Kedua-dua paksi tersebut akan bersilang antara satu sama lain secara serenjang. Titik, tengok dia bersilang kat sini. Titik persilangan tersebut ialah asalan. Asalan adalah sifar-sifar yang merupakan permulaan nombor pada kedua-dua paksi X dan paksi Y. Sebab dia mula dengan sifar dan sifar untuk X, sifar untuk Y. Nilai nombor akan semakin besar apabila ke kanan dan ke atas. Okey, ke kanan makin besar, ke atas pun makin besar. Dan manakala nilai nombor akan semakin mengecil apabila ke kiri dan ke bawah. So, kalau ke kiri dan ke bawah, dia akan makin kecil. Itulah keadaannya. Okey, tips. Koordinat XY. Nilai X ditulis dahulu, kemudian diikuti nilai Y. Okay, kita lihat teruskan. Perjalanan terus dari A ke B tanpa melalui C ialah jarak yang terpendek.
So, tadi kita akan gunakan jarak mengufuk dengan jarak mencancang untuk dapatkan jumlah. Tapi sebenarnya ada satu cara kita nak dapatkan jarak terpendek, awak hanya terus dari A ni pergi ke B. So, nak gunakan kaedah apa? Kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB, iaitu AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. So, AB sama dengan punca kuasa 2 bagi AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Ini awak dah belajar waktu tingkatan 1, bab 13, teorem Pythagoras. Okey, kita teruskan. Contoh 1. Tentukan jarak di antara dua titik pada sata kartes berikut. Okey. So, ini tak perlu gunakan teorem Pythagoras. Kenapa? Sebab dia adalah jarak mencancang saja. So, jarak mencancang, awak perlu lihat nilai pada Y. Yang nilai atas tolak nilai yang bawah. So, kita akan ada jarak AB adalah 4 tolak negatif 2. 4 tolak negatif 2. So, 4 tolak negatif 2 adalah sama dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, kita lihat contoh B. Okey, PQ. Okey, tadi menegak, ini melintang. So, kalau untuk melintang, kita nak cari jarak, kita ambil nombor yang di kanan, iaitu 15. Tolakkan nombor di kiri, iaitu negatif 15. So, jarak PQ adalah 15 tolak negatif 15. Negatif jumpa tolak akan jadi tambah. 15 tambah 15, maka dapatlah 30. Ataupun tekan je terus kalkulator, dapat terus 30. Okey, soalan C. Sama juga melintang, kita akan ambil kanan tolak kiri. So, 20 tolak negatif 20. 20 tolak negatif 20, dapatlah 40. Okey, dan contoh terakhir. Okey, menegak atas tolak bawah, iaitu 8 tolak bawah ni adalah sifar. So, 8 tolak sifar sama dengan 8. Senang je kalau tak perlu gunakan jarak, tak perlu gunakan teorem Pythagoras. Terus dapat jawapan. Okay, tahukah anda apakah itu skala? Skala perlu ditentukan dalam sistem koordinat kartes. Pada paksi X, unit yang boleh ditulis ialah 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan dot seterusnya. Pada paksi Y boleh juga ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nilai di bawah asalan ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dengan ini, setiap kotak diwakili suatu unit. Selain itu, skala juga boleh ditulis dalam jujukan seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya atau 5, 10, 15 dan seterusnya. Pada kedua-dua paksi, keadaan ini berdasarkan kesesuaian dalam keadaan yang tertentu. Ni tengoklah. Kalau macam ni, satu kotak ni 2, lepas tu 4, 6, ini adalah jarak 2, 2, 2. Kalau 1, 2, 3, jarak 1, 1, 1. Kalau 5, 10, 15, jarak dia 5, 10, 15. So, kalau katakan ni jarak 2, untuk paksi Y semua mesti jarak 2. Kalau paksi X jarak 1, semua mesti jarak 1. Tak boleh tiba-tiba, ni 2, ni 1. Ni 5, tak boleh. Dia mesti 2, semua 2. 1, semua 1. 5, semua 5. Okey? So, skala pada paksi X ialah 2 unit. Okey, macam ni. Skala pada paksi X 2 unit. Dan skala pada paksi Y ialah 2 unit juga. Okey, jom fikir sukuan 1, 2, 3, 4. Jika XY ialah 3, 4 di sukuan 1, nyatakan nilai titik tersebut di sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Apakah jenis transformasi yang dilalui oleh titik tersebut? So, dekat sukuan 2, nilai X jadi negatif, nilai Y positif lagi. Sukuan 3, nilai X dan Y dua-duanya negatif. Sukuan 4, X positif, Y negatif. Sukuan 1, dua-dua positif. Okey, nampak? Okey, sini semua positif, sini dua-dua negatif. Tapi sini X negatif sebab berada di sebelah kiri dan sini Y negatif sebab berada di bawah. Okey, so tanpa membuang masa lagi, awak boleh cuba soalan jom cuba 7.1 pada muka surat 130. Soalan 1, tentukan jarak di antara dua titik pada sata kartes di bawah. Ni pun senang je, macam contoh tadi je. Okey. So, ada soalan A, B, C dan D. Selamat mencuba. Okay, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.